Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu kes yang agak viral. Adalah satu masjid di Kuwait, dia mengazankan dengan laungan azan yang berbeza. Maka lahirlah banyak netizen-netizen kita, ahli-ahli fatwa yang baru, cikgu ataupun untuk guru Google, yang semua duk bahas isu tu dengan perbahasan, dengan pemahaman sendiri. Maka hari ni kita nak berbincang sama ada wujud ke tidak, ataupun muazzin tadi buat kepala tahu ataupun dia hentam kroma. So ramai orang cempera, ramai orang duk terkejut. Biar betul ni kenapa azan ditambah pandai-pandai dengan sallu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah-rumah kamu. Tok azin, muazzin ni nak kena tibai ni dia kata kan, macam-macam. Kalau kita baca komen tu takut kita. Baik, jadi video ni kita nak cerita tentang wujud ke tidak azan itu ditambah. Baik, jawapannya sama ada memandai-mandai ataupun sunnah. Maka jawapannya adalah itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka disebut dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, maka ada beberapa keadaan yang dibolehkan azan itu ditambah dengan beberapa lafaz baru. Di antaranya dua disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Rawdah At-Talibin. Ada dua yang menjadi perbahasan, sama ada dalam satu hadis daripada riwayat Imam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan juga hadis daripada Abdullah bin Haris dalam kitab Sahih Bukhari pada kedudukan 606. Sama ada pada perbahasan, adapun dari sudut makna sama dua-dua. Ala sallu fi rihali adalah hendaklah kamu solat di tempat tinggal ataupun tempat yang kita duduk, tempat yang rumah kita lah, rihali. Adapun buyutikum, ala sallu fi buyutikum juga makna yang sama, hendaklah kamu bersolat di rumah-rumah kamu. Okey, baik, ada beberapa hadis yang saya akan sebut secara detail, maka tuan-tuan ambil sebagai manfaat. Ini ilmu baru. Saya yakin kalau tak disebabkan coronavirus, kita semua tak ada tahu datang ni. Kita tak ada ilmu ni dan kita tak pernah cari dan kita tak pernah tahu. Jadi ini adalah sudut pandang hikmah kenapa Allah datangkan wabak coronavirus, sebab kita nak tahu adanya istilah azan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Pertambahan daripada ini disebabkan apa? Disebut dalam kitab Mawsu'ah. Yang pertama, ketika berlakunya hujan yang terlalu lebat. Bukan hujan rintik-rintik air bergelora ni, hujan yang memang nala punya hujan. Yang kedua, ketika keadaan yang terlalu sejuk. Contoh di Antartika tu, di belah-belah island, di belah Rusia, di belah Uzbekistan, Gostan apa semua ni, bila terlalu sejuk sangat, cuaca sampai ada yang negatif. Saya pernah dulu di Mesir sampai cuaca tu mencecah sampai 1 ataupun 2. Tuan-tuan, sejuk tuan-tuan. Kalau nak kencing, nak berak pun rasa sejuk gila sangat-sangat. Yang ketiga, ketika keadaan cuaca yang ribut petir, maka dalam keadaan tersebut dibolehkan azan itu ditambah. Maka ilah sekarang, keadaan sekarang, itu Ustaz, kita tak ada hujan pun, tak ada ribut pun, tak ada hujan, tak ada sejuk pun, maka keadaan sekarang adalah wabak yang memerlukan agar kita kuarantin. Ini juga bersabit daripada satu hadis daripada Abdul Rahman Al-Auf, pernah sebut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu berlakunya wabak ta'un di satu kawasan. Abdul Rahman Al-Auf kata, wahai Sayyidina Umar, kita kena kuarantin. Kuarantin daripada tempat ni agar daripada menjaga maslahah yang lebih besar untuk nak jaga daripada mereba. Dalam istilah fiqh disebut dengan tarkul wajibat. Apa makna tarkul wajibat? Kita meninggalkan urusan yang wajib yang sepatutnya kita duk buat disebabkan nak menjaga apa? Nak menjaga keselamatan diri dan orang lain yang lebih utama. Jadi dibolehkan. Maka tadi saya sebut ada beberapa hadis daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad berkaitan azan itu boleh ditambah dengan laungan ataupun dengan kalimat yang baru untuk nak memberi pesan, digantikan hayya 'alas salah atau hayya 'alal falah itu dengan sallu fi buyutikum. Maka terus duk bergaduh tuan-tuan, stay safe, jaga keselamatan, duduk di rumah. Islam ajar kita wa an jismihi fi ma ablahu, kena jaga jasad dan tubuh badan daripada ancaman-ancaman yang macam ni, sebab kita bertanggungjawab kepada jasad kita dan jasad ahli keluarga kita dan orang keliling kita. Terus duk rajin nak pergi Tesco waktu ni lah, nak rajin pula nak pergi tempat-tempat yang orang ramai, pergi balai polis lebih daripada macam expo. Dan saya duk buatlah macam tu sebab kita sedang pentingkan diri sendiri. Terus duk balik kampung lagi, ambil untuk kita menghormati, siang kat mak ayah kita, antibody mereka lemah, jadi jaga. Yang penting di masjid ataupun di rumah wajib jaga solat. Nabi kata ma bainar rijal
kufr as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur? Satu benda namanya solat. Maka jangan buat leceh, tolong jaga solat bagi elok. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Jadi saya Muhammad Yaakob Israf Mat Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Assalamualaikum.